Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada hari ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah duha bulanan hari Isnin yang kedua, anjuran Masjid Al-Mustaqim, Taman Nirwana Ampang, menggunakan kitab Fiqhul Aqidah, kefahaman tentang akidah, yang disusun oleh ayahanda dan juga guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Abu Endut hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Yang mana pengajian kita telah tertangguh selama 2 bulan atas urusan-urusan tertentu bulan lepas kerana saya berada di luar negara. Jadi alhamdulillah pada bulan ini kita sambung kembali dan kita sudah semakin menghampiri penghujung kepada kitab ini, dan mungkin kita boleh sudah berfikir atau menimbangkan apakah kitab seterusnya yang akan kita baca selepas daripada selesai kitab Fiqhul Aqidah ini. Di muka surat 389, iaitu menfokus direct kepada iman, betul ya? Soalan, apakah erti iman? Amana yu'minu, itu perbuatan dia. Jawapan, erti iman ialah kepercayaan yang yakin lagi teguh kejam dalam hati. Maknanya bukan sesuatu yang syak, ragu-ragu, bukan juga sesuatu yang waham, sangkaan semata-mata, bukan juga yang zon, berat sangka, tidak, tapi yakin 100% dalam hati seseorang terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada urusan agama, yang kepercayaan asasnya terdiri daripada 6 rukun iman. Rukun iman ini adalah sesuatu yang mana tidak sah sesuatu yang lain tanpa dia, dan ia adalah sebahagian daripada sesuatu itu. Macam rukun solat, misalnya baca Fatihah rukun solat, rukuk rukun solat. Tidak sah solat kita kalau kita tak baca Fatihah atau kita tidak rukuk. Dan baca Fatihah serta rukuk itu sebahagian dari solat. Berbeza dengan syarat. Rukun dengan syarat ini penting dan boleh menyebabkan tak sah. Cuma bezanya, syarat dia bukan sebahagian daripada perkara itu. Contoh, syarat sah solat adalah suci dari hadas, hadas besar dan hadas kecil. Jadi sekarang ni mungkin kita katakan kita ni suci dari hadas. Ya, adakah kita sedang solat? Tidak.
Suci dari hadas bukan sebahagian daripada solat. Suci dari hadas syarat sah solat. Tak semestinya orang tu suci dari hadas. Contohnya, katakan saya ni berhadas kecil, lalu sampai di masjid saya ambil wuduk. Adakah ambil wuduk tu sembahyang? Belum. Wuduk bukan sebahagian daripada solat. Tapi tak ada wuduk, tidak sah solat. Tak ada rokok, juga tidak sah solat. Beza antara wuduk dengan rokok, wuduk adalah syarat. Tak sah, ia tak sah kalau tak ada wuduk. Tapi wuduk bukan sebahagian dari solat. Sementara rokok sama juga. Kalau tak rokok, tak sah solat. Bezanya apa? Bezanya rokok itu sendiri sebahagian dari solat. Kalau orang tanyalah, ya, apa beza syarat dengan rukun? Pertama, persamaan dahulu. Ya, bila kita beza, kena tengok dulu persamaan dia. Persamaan iaitu kedua-duanya itu penting untuk sahnya sesuatu. Tak ada syarat, tidak sah. Tak ada rukun, tidak sah. Ya, bezanya syarat bukan sebahagian daripada sesuatu itu, sementara rukun adalah sebahagian. Jadi bila kita sebut rukun iman, maknanya setiap satu itu adalah sebahagian dari iman. Ini beza dengan matematik. Ya, matematik 6 tolak 1 jadi 5. Rukun iman 6 tolak 1 jadi tak ada. Ya, dia beriman dengan semua kecuali dengan malaikat je tak beriman. Tak berimanlah dia. Tak jadi orang mukmin lah dia. Dia beriman dengan semua, tinggalkan hari akhirat dia tak percaya. Tak mukminlah dia. Dan bahkan rukun iman ini disebut secara jelas di dalam hadis yang sahih, hadis yang juga terkenal, hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril. Di mana malaikat Jibril alaihissalam berupa dengan rupa seorang manusia, berambut sangat hitam, berpakaian sangat putih. Tapi yang rasa peliknya, tak ada orang kenal. Tak ada orang kenal okey lagi, kotlah ada orang jauh. Tak ada orang tempatan tak kenal, tapi tak ada pula tanda dia orang musafir. Biasanya kalau orang luar datang, boleh cap ada tanda-tanda dia orang musafir. Ni tanda orang musafir pun tak ada. Orang pun tak kenal siapa dia. Sehinggalah duduk di hadapan Nabi SAW, lutut dengan lutut Nabi SAW, lalu bertanya beberapa soalan. Akhbirni anil Islam, beritahu kepada saya tentang Islam. Lalu Nabi SAW menyebut satu persatu rukun Islam yang 5 yang kita dah selesai, ya? Kaitkan setiap satu daripada rukun Islam itu dengan akidah. Kemudian Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya lagi, akhbirni anil iman, beritahu saya tentang iman. Lalu Nabi SAW menjawab, al-imanu antu'mina billahi. Itu ni satu persatu yang disampaikan di sini, iaitu percayakan Allah, percayakan sekalian malaikatnya, percayakan kitab-kitabnya, percayakan rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam, percaya kepada hari akhirat ataupun disebut juga hari kiamat. Dan yang keenam, percaya qada dan qadar atau untung baik. Untung ni mungkin bahasa lama sikit lah, ya. Maknanya ketentuan, nasib baik ataupun jahat ataupun buruk, hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang dikatakan untung baik ataupun nasib baik dan nasib yang jahat atau buruk ini bukan hanya misalnya kalau orang tu sihat, tu baik. Kalau dia sakit, tu buruk. Kalau dia kaya, tu baik. Kalau dia jatuh bankrupt, itu buruk. Ya, memang itu semua adalah takdir Allah. Ya, sihat, sakit, kaya, miskin, dan sebagainya, hidup mati adalah takdir Allah. Itu benar. Tapi lebih penting dari itu adalah yang dimaksudkan untung baik ini adalah iman dan taat. Seorang itu beriman kepada Allah dan dia taat kepada Allah. Ada orang lain tak beriman, kufur dia kepada Allah, ataupun dia beriman tapi dia maksiat kepada Allah, dia tak taat, ya, dia tak semayang, dia buat maksiat. Okay. Jadi keimanan kita macam mana dengan benda ni?
Macam mana kita nak believe dengan benda-benda yang berlaku ni? Iaitu kita percaya bahawa orang yang beriman itu keimanannya telah ditakdirkan oleh Allah. Orang yang melakukan taat itu, ketaatan dia juga telah ditakdirkan oleh Allah. Iaitu mungkin agak senang untuk orang itu faham. Yang lebih mencabar adalah apabila dikatakan orang itu kufur, dia tak beriman, dia sembah berhala. Itu juga ada takdir daripada Allah. Yang ini yang jadi tempat orang boleh tergelincir. Kena hati-hati ya. Satu orang misalnya mencuri, dia berzina, dia merompak, dia minum arak, dia berjudi. Maksiat tak? Maksiat. Dari segi hakikatnya, keimanan kita adalah apa yang berlaku itu juga adalah takdir Allah. Kat sini timbul persoalan dalam fikiran sebahagian orang. Kalau macam itu, tak adil lah. Allah takdirkan orang dia beriman, taat, untunglah dia, nanti masuk syurga. Orang ni Allah takdirkan dia kufur dan maksiat, naiklah dia. Dia masuk neraka lah macam itu. Jadi pertama kita kena ingat, jangan sekali-kali kita itu cuba memahami hakikat keimanan kita kepada Allah itu dengan kayu ukur manusia. Itu kesilapan besar. Maknanya seolah-olah kita anggap Allah tu macam makhluk. Kalau makhluk macam ni, Allah pun kena macam itu juga. Saya bagi contoh ya. Kan kita kata Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tak mungkinlah orang yang berfikiran sehat dia boleh terima Tuhan, tapi Tuhan tu kurang. Tuhan tu lemah, Tuhan sakit, Tuhan lupa, apa-apa bentuk kekurangan, takkanlah Tuhan macam tu. Jadi kita tak boleh ukur dengan kayu ukur makhluk. Kayu ukur makhluk, satu orang kalau dia tak ada zuriat, tak ada anak, itu kurang. Kan kadang-kadang kalau orang sudah kahwin, katakan 5-6 tahun, tak ada zuriat, kadang-kadang jadi satu sensitif pula. Kalau orang tak tahu, dia tanya, berapa orang dah anak? Mungkin kawan dia macam tu. Kau tanya nanti dia sensitif sebab dia dah 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Nanti orang kata dia mandul lah, orang kata dia ada masalah tenaga lah, orang kata macam-macam lah. Kan? Tapi adakah kita nak pakai kayu ukur itu? Oh, kalau Allah tak ada anak, kuranglah Allah. Jadi kita kena kata Allah ada anak lah baru sempurna. Tidak. Tak boleh kita ukur Allah dengan kayu ukur makhluk. Nisbah pada makhluk, dia tak ada zuriat tu satu bentuk kekurangan. Tapi nisbah pada Allah, tak ada zuriat, tidak ada anak, itulah kesempurnaan. Kerana kalau ada anak Tuhan, berarti ada Tuhan lain. Maknanya tidak mutlak. Kuasa Allah tidak mutlak. Kena kongsi dengan anak, kena kongsi dengan cucu, kena kongsi dengan jiran sebelah misalnya. Tak mungkin. Jadi itu kita ingat nombor satu, tak boleh kita ukur Allah dengan kayu ukur manusia atau kayu ukur makhluk. Salah ya. Jadi kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala memiliki segala-galanya dengan pemilikan yang hakiki. Kita milik tak? Ya, kita milik. Misalnya ini telefon milik saya beli. Ya. Jadi tapi pemilikan saya terhadap telefon ini tidak hakiki. Sebab itu orang selalu cakap dunia ini hanya pinjam-pinjaman. Jadi sebenarnya dipinjamkan saja kepada saya, bukan milik sebenar. Satu masa akan saya berpisah dengan handphone ni, mungkin sebab saya jual. Ada orang nak beli, saya jual dekat dia. Jadi bukan milik saya lagi. Bahkan boleh jadi hilang. Tak ada lagi. Walaupun on paper saya ada telefon, tapi saya tak ada sebab hilang. Atau rosak. Atau saya meninggal. Kalau saya meninggal dunia, maknanya telefon ini termasuk harta pusaka saya, akan diperolehi oleh waris saya. Jadi pemilikan makhluk ini sebenarnya hanya majazi saja, secara tidak hakiki. Tapi kita sesama kita kena hormatlah. Jangan pula kita kata cantik pula telefon ustaz ni, saya ambil lah. Ustaz kata janganlah ambil.
Kalau awak ambil, saya tak adalah telefon. Tak apalah, ni kan milik Allah belaka. Jangan. Secara kita dengan Allah, kita kena ingat semuanya milik Allah. Kita pun milik Allah. Takkanlah harta kita bukan milik Allah. Kita ni sendiri milik Allah. Dia ada kaedah al-abdu wa ma malaka milku sayyidihi. Hamba dan apa yang dimiliki oleh hamba hakikatnya milik tuan dia. Kalau hamba tu dia dapat pewarisan, maka harta yang dia dapat daripada pewarisan tu jadi milik tuan dia sebab dia hamba. Sebab itu dalam Islam, hamba tak boleh mewarisi. Hamba adalah salah satu sebab orang tu tak boleh mewarisi daripada saudara dia. Ayah dia meninggal, sepatutnya dia dapat, tapi dia tak dapat sebab dia hamba. Sebab kalau kita benarkan dia mewarisi, nanti harta pesaka yang dia dapat kat tuan dia. Itu baru hamba kepada manusia. Di zaman yang ada perhambaan, macam tu law dia, macam itu peraturan dia. Apatah kita hamba kepada Allah. Hamba kepada manusia boleh merdeka, kan? Dia boleh misalnya dimerdekakan oleh tuan dia, atau dia buat perjanjian dengan tuan dia, kalau saya bayar sekian-sekian pada tuan, saya kira saya tebuslah diri saya merdeka. Boleh. Kita bila kita merdeka daripada Allah? Bila kita merdeka daripada Allah? Tak ada. Hamba tu kalau dia meninggal dah bebas dia. Kita meninggal pun kita hamba Allah lagi. Jadi beza ya. Dalam keadaan beza itu pun kita masih boleh kata kan aku tuan, aku pemilik. Contoh saya bagi contoh. Katakanlah satu orang dia punyai dua kereta Satu kereta Mercedes S-Class baru keluar dari kedai. Kereta baru ni dia ada bau ni. Bau kereta baru lain macam menyegarkan bagi setengah waktu bau kereta baru. Satu lagi dia ada kereta kancil lama lah, zaman-zaman dia baru kerja dulu, duit pun tak banyak, dia beli kancil, dah habis bayar dah, buruk dah pun kereta kancil tu, tapi boleh gerak lagi lah, boleh ke sana kemari. Jadi apa yang dia buat, Mercedes S-Class tu dia bawa pergi kebun, dia bawa buah-buahan. Kadang-kadang kalau ada sikit-sikit dia buat renovation, dia bawa simen, bawa pasir dalam Mercedes dia. Kancil dia bawa pergi business meeting, jumpa klien, dia ada apa, buat pembentangan, bawa kancil. Pergi hotel meeting, bawa kancil. Jadi kawan dia tegur lah, dia kata apa nampak kau ni macam tak kena lah, kata dia. Benda yang tak kena, yelah kau kan ada kereta Mercedes S-Class, sepatutnya bila kau pergi jumpa klien, kau pergi buat present nak dapat tender ke apa ke, kau pergi hotel ke, pergi meeting, sesuainya kau bawa Mercedes S-Class, barulah nampak image tu, nampak orang percaya kan? Ini cerita projek juta-juta naik kancil. Kau pergi kebun tu lah kau buat kancil sesuai, kau nak bawa buah ke, kau nak bawa pokok ke, kau nak bawa pasir ke, kan kancil tu dah sesuai lah bawa macam tu. Munasabah tak kata kawan dia tu? Munasabah. Tapi cukup dia jawab satu je, kereta kau ke kereta aku? Yang kau ceramah panjang-panjang semua ni kan, nak tanya satu je lah, kereta kau ke kereta aku? Kan senyap kawan dia, kereta dia, terulang dia lah. Padahal bukan kereta dia sebenar. Macam kita cerita tadi, pinjaman dia pun. Satu masa dia mungkin boleh jual kereta dia, mungkin dapat tak waris dia. Tu pun masih dia boleh kata itu hak dia, maka terpulang kepada dia. Apatah lagi Allah Ta'ala pemilik sebenar. Kan bila kita dengar berita kematian, musibah, kita selalu sebut, dan ini sunnah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau boleh, jangan kita sebut semata-mata. Sebut tu bagus, tapi jangan sebut semata-mata. Kita hayati makna dia. Apa makna dia? Inna, sesungguhnya kami, kita lah, lillah, milik Allah. Lam tu lam tamlik dia panggil. Lam menunjukkan pemilikan. Mana lillah, milik Allah.
Oleh kerana kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita itu kepada Allah lah kita kembali. Logik lah. Sampai masa Tuhan ambil balik lah. Jadi kita nak sedih sangat pun macam mana. Kadang duit kita terpaksa bayar itu, bayar ini. Hakikatnya kan milik Allah. Kat kita ni transit je. Kan kadang-kadang kita dapat gaji, zaman-zaman kita kerja dulu, gaji tu rupanya transit je, sekejap je. Hari masuk gaji itulah kita rasa kita banyak duit. Kemudian besoklah potong rumah, potong kereta, dipotong itu, bayar gaji orang gaji. Akhirnya pindah randah duit tu. Jadi bila milik Allah, Allah nak letak di mana? Terpulang. Kita ambil contoh, Allah SWT ciptakan Nabi Adam AS. Ini kisah yang orang tahu semua. Dan Nabi Adam AS diperintahkan oleh Allah tinggal dalam syurga. Masa Allah memerintahkan Nabi Adam AS tinggal dalam syurga, apa Nabi Adam sudah solat, sudah puasa, sudah haji, sudah ibadah? Kan belum. Cipta-cipta terus letak dalam syurga. Apa kita boleh komplain? Ya, ni tak adil Allah. Ya, dia belum solat lagi, dia belum buat ibadah lagi. Tak adil lah dia masuk syurga. Kenapa pula? Nabi Adam makhluk Allah, syurga makhluk Allah. Allah nak letak satu makhluk dalam makhluk yang lain. Siapa boleh komplain? Ya, kalau tak para ibu boleh komplain juga. Kahwin sama-sama, sama-sama cinta, sama-sama setuju, tapi yang dapat baby dalam perut mak juga. Patut gila-gila lah. Anak nombor 1 mak kandungkan, anak nombor 2 bagi bapak dia pula. Rehat santai je dia mengandung tak lahir-lahir. Kan orang lelaki lepas kahwin kena mengandung juga. Perutnya ke depan juga, tapi tak pernah bersalin. Kan tak boleh. Memang Allah tentukan bayi itu kan dalam rahim ibu dia, bukan dalam perut bapa dia. Jadi itu ceritanya, tak timbul soal orang mengatakan, oh kalau macam tu tak adil. Itu satu. Yang kedua, ada orang dia sampai mengatakan yang tak adil tadilah dia jadi qadariyah. Dia menafikan takdir. Dia kata Allah ciptakan manusia, tapi Allah tidak ciptakan perbuatan manusia. Manusia buat sendiri. Itu akidah yang bid'ah lagi, kufur. Bercanggah dengan dalil Al-Quran. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan. Maknanya amalan kita ni juga adalah makhluk Allah. Baik ataupun buruk, amalan kita hakikatnya adalah makhluk Allah. Kemudian timbul satu masalah yang lain. Apabila satu orang tu dia dengar macam itu, dia akan kata, oh kalau macam tu tak payahlah saya buat ibadah. Kan Allah dah tentukan. Kalau memang saya ahli syurga, saya tak ibadah pun saya ahli syurga. Kalau memang saya ahli neraka, tak payah susah-susah. Baik saya santai je. Sebab kalau saya buat taat pun saya ahli neraka juga. Apa masalah? Ini akan jadi jabariyah nanti. Dia menafikan usaha dan ikhtiar. Memang kita yakin bahawa apa saja adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala, tetapi kita juga yakin Allah kurniakan kepada manusia apa yang namanya al-kasbu, usaha dan juga ikhtiar. Jadi kita bertindak bukan dengan meneka takdir. Kita bertindak dengan usaha ikhtiar berdasarkan hukum. Contoh kalau orang yang jenis Jabariyah, mungkin dia tak solat. Kenapa dia tak solat? Sebab dia kata dah takdir Allah dia tak solat. Tak boleh macam itu. Kerana benda yang belum berlaku, kamu hanya meneka-neka. Oh Allah dah takdirkan saya tak solat. Mana kamu tahu? Yang kamu kena buat adalah kamu kena tahu apa hukum solat. Wajib. Kamu kena usaha solat. Ya, pergi ambil wudu, ya, pergi pakai pakaian tutup aurat, buat perbuatan solat. Itu namanya usaha ikhtiar. Kamu kena buat. Bukan kerja takdir, itu kerja Allah, bukan kerja kamu. Jadi orang Jabariyah ni kan saya pernah bergurau, kalau kita nak ubat dia macam mana?
Dia tak nak solat. Bila kita suruh dia solat, dia kata nak buat macam mana ya? Itu takdir Allah. Agak-agak kalau kita tampar dia, okey tak? Dia cakap macam tu, pam, kita tampar dia, mesti dia marah. Dia kata, apa ustaz macam ni? Ustaz sepatutnya berdakwah dengan hikmah, bukannya bila orang tak solat ustaz tampar. Cuba kita cakap kat dia, nak buat macam mana ya? Allah dah takdirkan saya tampar. Kalau awak tak faham, saya boleh tampar lagi. Dia pun tak boleh terima, betul kan? Dia pun tak boleh terima alasan macam itu. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin apa sahaja yang telah berlaku adalah takdir Allah, baik ataupun buruk, semuanya adalah takdir Allah. Dalam masa yang sama kita juga percaya Allah kurniakan kepada manusia usaha dan ikhtiar. Maka wajib manusia itu menggunakan usaha ikhtiar untuk taat kepada Allah dan jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan. Terangkan maksud atau pengertian tentang kepercayaan terhadap setiap rukun iman yang 6 itu. Jawapan, keterangannya adalah seperti berikut. Ini macam rumusan sebab kita dah bincang secara mendalam sebelum ini. Ini rumusan. Pertama, percayakan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu mengimani, meyakini dan mengakui kewujudan, bahawa Allah wujud, keesaan, tidak syirik, dan ketuhanannya Subhanahu Wa Taala. Bila sebut ketuhanan, segala-gala kesempurnaan lah, kekuasaannya, ilmunya, ya, kehendaknya dan sebagainya. Yang kedua, percayakan sekalian malaikatnya iaitu mengimani, meyakini dan mengakui bahawa ada di sana yang namanya malaikah, iaitu makhluk Allah yang memang wujud, bukan suatu dongeng khayalan. Sebab dalam konteks sesama agama dianggap konsep malaikat ni macam lebih kurang konsep Santa Claus lah. Orang masa budak-budak kita percayalah cerita-cerita macam tu. Bila hari Christmas, Santa Claus akan datang bawa hadiah dan sebagainya. Tapi tak pun, malaikat pun macam tu lah. Bukan. Jadi ada orang dia kata tak mungkin ada malaikat. Kenapa? Kerana bukan boleh nampak pun. Kalau kita nampak malaikat, okeylah kita kata malaikat tu ada. Badan kita tak pernah nampak malaikat pun. Ini satu bentuk cara berfikir yang simplistik, ya. Kerana dia assume sesuatu yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, maka yang itu tak wujud. Padahal realiti tidak demikian. Angin kita tak nampak, udara kita tak nampak, tapi kita tahu wujud. Gelombang radio, zaman kita sekarang ada namanya gelombang radio, kita tahu wujud. Buktinya bila kita pasang radio tu dapat kesan gelombang tu, jadi diubah jadi dalam bentuk bunyi, suara, muzik dan sebagainya. Tapi kita tak nampak. Gelombang radio ada dekat sekitar kita. Tak percaya, bawa radio, pasang, dia akan detect. Jadi semata-mata tak wujud, semata-mata tak nampak lalu nak kata tak wujud, tak betul. Sebenarnya sesuatu yang tak nampak dari segi akal boleh wujud, boleh tak wujud. Possible. So nak kata wujud macam mana? Iaitu melalui wahyu, itu saja. Kalau kewujudan Allah Ta'ala selain dari wahyu, kita boleh faham dengan akal. Takkan alam jadi sendiri. Masjid ni pun ada orang buat. Satu masjid ni pun kalau orang kata, oh Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana, dia istimewa. Apa istimewa dia? Dia jadi sendiri. Penduduk bangun-bangun, ada masjid. Takkan orang boleh terima, betul kan? Takkan satu masjid pun kita kata akan ada orang buat. Tapi alam semesta, langit, bumi, bulan, bintang dan sebagainya, ya, bukit, bukau, lautan dan daratan, itu haiwan-haiwan dalam laut yang macam-macam bentuk, itu jadi sendiri semua. Biji yang kecil, 2 biji. Satu kita tanam di sini, satu tanam di situ. Satu tumbuh tembikai, satu tumbuh cili. Kita bersiram, letak baja. Akhirnya berbuah. Ya, kita siram dengan air yang sama, kita letak baja yang sama, tanah sebelah menyebelah. Apa pasal tembikai manis, cili pedas? Siapa yang letak gula dalam buah tembikai sampai jadi manis? Kan? Duduk sebelah menyebelah. Kenapa tembikai tak jadi pedas, cili tak jadi manis? Takkan tak ada yang menentukan. Kita cap jari lain-lain kan. Sekarang kan biometrik. Kita urusan pasport, letak jari je dia buka pintu sendiri. Buka ke orang lain, cap jari sama. Tak ada cap jari sama. Oh, sekian juta, trilion manusia tak ada yang cap jari sama.
Ini kira coincidence, bukan by design ke ni? Pasti by design. So kewujudan Allah Ta'ala selain daripada melalui wahyu, melalui akal pun kita boleh faham. Tapi malaikat tidak. Malaikat dengan akal at most possible. Benda itu tak nampak. Boleh jadi tak wujud, boleh jadi. Tapi kita yakin wujud melalui wahyu. Ini namanya sam'iyat. Benda yang kita beriman semata-mata kita dengar daripada Nabi SAW. Jadi mana tahu yang Nabi cakap itu betul? Itu perlu kepada mengimani kerasulan Nabi. Percaya bahawa tak mungkin satu orang yang dahulu digelar Al-Amin, orang yang amanah. Satu orang yang tidak mampu membaca dan menulis, tiba-tiba datang mengkhabarkan wahyu, menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, menceritakan perkara-perkara yang akan berlaku, menceritakan perkara-perkara kejadian alam dengan begitu tepat yang tak dapat dicapai oleh sebahagian daripada kajian-kajian manusia, tapi bila dikaji kemudian dapati tepat. Tak mungkin ini, mereka-reka tak mungkin. Lagi di zaman Nabi SAW ada yang melihat Nabi SAW membelah bulan, keluar air daripada tangan. Kita yang tidak dapat lihat, semata-mata melihat keindahan, ketepatan Al-Quran pun sudah kita yakin bahawa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diberati hukum akal yang mengatakan malaikat boleh wujud, boleh tak wujud dengan dalil wahyu, kata malaikat mesti wujud. Jadi diberitahu oleh Nabi SAW. Yang keempat, yang ketiga, percayakan kitab-kitabnya. Bukan satu kitab-kitab tu maknanya banyak. Iaitu mengimani, meyakini dan mengakui bahawa Allah Ta'ala telah mewahyu atau menurunkan kitab-kitab kepada beberapa Rasulnya alaihi wassalatu wassalam yang tertentu untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kita perlu beriman, iaitu ada 4. Apa dia? Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Kalau macam tu, kita amalkan semua lah. Kalau ada orang bawa ajaran, beramal dengan semua kitab Allah. Sebab kita kena beriman dengan semua. Tidak. Pertama, kerana syariat Nabi Muhammad SAW mengatasi syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Walaupun itu memang kitab daripada Allah, tapi hukum hakam kita ambil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, berlaku tahrif, berlaku penyelewengan. Kitab yang asal itu telah diubah oleh tangan-tangan yang jahat, yang mengikut hawa nafsu, yang nak supaya sesuatu ketetapan itu ikut selera dia, maka dia telah mengubah kitab-kitab Allah. Maka untuk kita umat Islam, hanyalah kita itu berpegang dengan Quran dan Sunnah, mana-mana daripada ajaran umat yang terdahulu, selagi tidak bercanggah dengan ajaran Islam, itu boleh diterima. Tetapi kalau bercanggah, tidak boleh. Itu bincang dalam ilmu usul fiqh. Dia bagi syara'u man qablana, syariat umat terdahulu, adakah menjadi sumber hukum kepada kita atau tidak? Secara ringkasnya kita boleh katakan, selagi tidak bercanggah dengan syariat kita, boleh. Kalau diiktiraf oleh syariat kita, itu jelaslah. Kalau dibatalkan, tak boleh. Keempat, percayakan Rasul-Rasulnya alaihi wassalam itu mengimani, meyakini dan mengakui bahawa Allah SWT telah mengutuskan para Rasul alaihi wassalam untuk menyampaikan agamanya kepada umat manusia. Yang kita wajib tahu secara satu persatu adalah 25 25 para Rasul. Kemudian kita tetap juga beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan semua Rasul, tetapi kita beramal hanya dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan keimanan kita kepada semua Rasul menuntut kita memuliakan Rasul. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham, kenapa kita nak muliakan Jesus pula? No, Jesus as understood by Christian adalah God ataupun Son of God. Bukan itu Jesus yang kita faham. Jesus yang kita faham adalah Isa alaihissalam, iaitu seorang Rasul, utusan Allah. Atas nama Rasul itulah kita muliakan. Dan tak sama kita memuliakan Nabi Isa alaihissalam dengan kita sebagaimana orang Kristian memuliakan Nabi Isa alaihissalam, tak sama. Konsepnya berbeza. Yang dipercayai oleh Kristian itu dah jadi syirik. Yang dipercayai oleh orang Islam masih lagi dalam
konteks beriman kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kelima, percayakan hari akhirat atau kiamat, iaitu mengimani, meyakini dan mengakui bahawa akan berlaku kemusnahan terhadap segala alam dan makhluk. Setakat itu je. Sebenarnya kena sambung lagi lah. Setelah berlaku kemusnahan tu akan berlaku kebangkitan semula. Dan ini yang sebenarnya yang mendorong orang tu buat baik. Kalau setakat dia beriman dengan kitab, dengan malaikat, mungkin belum lagi. Tapi dia believe that one day kita akan dibangkitkan dan kita akan dibalas. Itu orang tu akan jadi bimbang. Sebab tu banyak dalam hadis, bila Nabi SAW nak suruh kita buat satu benda yang baik, Nabi SAW mulakan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, misalnya, hendaklah dia muliakan jiran dia. Nabi SAW tak bilang satu-satu. Man kana yu'minu billahi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa qadari khairihi, tak. Nabi SAW sebut dua je. Man kana yu'minu billah, barang siapa beriman dengan Allah. Kerana orang bila beriman dengan Allah, dia rasa takut. Aku buat ni Allah tak. Aku buat ni Allah lihat. Aku cakap macam ni Allah dengar. Dia rasa takut. Ditambah lagi wal yaumil akhir. Dia ingat bila mati besok bukan habis. Kalau mati besok habis, lebih baik jadi orang jahat, dia senang. Tak ada law. Asal kita hidup senang dapat yang kita nak. Kalau tak ada hari pembalasan, jadi orang jahat dia untung juga. Daripada jadi orang baik, susah. Tapi oleh kerana kita percaya, tak, dunia bukan hanya setakat dunia. Dunia ini akan diikuti oleh akhirat, akan ada pembalasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal walaupun sebesar zarah yang baik, hari akhirat dia akan lihat balik. Dan siapa yang beramal walaupun sebesar zarah perkara yang buruk pun akan dilihat balik. Jadi kita terhalang daripada melanggar perintah Allah Ta'ala kerana kita beriman pada hari akhirat. Yang keenam, percayakan qada dan qadar, iaitu mengimani, meyakini dan mengakui bahawa Allah Ta'ala lah yang mentakdir, menentu, menetap dan melaksanakan nasib sekalian makhluk ciptaannya semenjak azali lagi, sama ada berterbaik atau bersebalik. Memang kadang-kadang benda yang berlaku pada diri kita tu pedih. Kita tak nak berlaku macam tu, tapi berlaku. Perkara yang buruk kepada kita. Tapi bila kita kenangkan balik, ini keistimewanya kita beriman. Dah berlaku, maknanya takdir Allah. Bila takdir Allah, kita kena redha. So walaupun pedih, walaupun pahit, at last kita kena redha. Sebab benda itu dah berlaku. Tak mungkin berlaku tanpa takdir Allah. So in a way, kita kena bahkan ada masa ni kita kena menikmati takdir yang pedih. Daripada sudut apa? Menikmati pada sudut, oh ini adalah sesuatu yang Allah telah tentukan untuk aku. Pasti ada kebaikan. Pasti ada hikmah yang banyak daripada benda yang zahirnya buruk. Tapi bila kita redha, maka itu mendatangkan kebaikan yang banyak. Baik. Soalan, apakah tindakan kita terhadap rukun iman yang 6 itu? Bila kita percaya, pasti ada action. Takkan kita percaya tapi tidak ada tindakan. Orang yang percaya misalnya dalam satu makanan tu ada racun yang boleh membunuh, pasti dia akan berusaha supaya tak makan. Ada orang hidangkan dia makanan tapi dia tahu orang tu letak racun, mesti dia usaha untuk tak makan. Tapi kalau dia tak percaya, dia makan. Orang yang percaya misalnya dalam sungai tu ada buaya yang ganas, dia tahu dia terjun. Beza dengan orang luar, pelancong misalnya, wah cantiknya sungai ni, sedap kalau boleh berenang, terus dia terjun, tak ada takut. Sebab dia tak percaya dalam ada sesuatu yang berbahaya. Jadi, bila kita beriman dengan rukun iman yang 6 tadi, apa tindakan kita? Jawapan, tindakan kita terhadap rukun iman yang 6 itu secara keseluruhannya ialah dengan meneguh dan mensebatikan semua rukun kepercayaan itu dalam hati. Bukan hanya bilang rukun iman 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Bukan setakat hafal dan sebut, tidak. Tapi nak disebatikan ke dalam hati sampai ke tahap yakin
dan amal melalui penghayatan dalam pelakuan perbuatan kehidupan orang-orang beriman. Jangan jadikan keimanan sekadar ucapan kata sahaja, tanpa dikotakan dengan perbuatan yang mensah dan merealisasikan kenyataan keimanan itu. Ingatlah, kesempurnaan iman ialah dengan penghayatan zahir dan batin. Memang asalnya iman tu kita kata percaya, tapi kesempurnaannya itu mestilah kepercayaan itu terzahir pada amalan. Soalan, perincikan tindakan kita. Dah jawab secara umum, tak puas hati pula tanya lagi. Tadi secara umum, dia nak perinci kan. Maka perinciannya adalah seperti berikut. Pertama, percayakan Allah. Tindakan kita terhadap percayakan Allah ini adalah sama seperti yang disebut tentang ucapan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang sebenar kecuali Allah. Iaitu kita wajib susulkan dengan mengaji ilmu akidah. Sebab apa pun nak beramal, imamnya adalah ilmu. Ilmu tu imam kepada amal. Jadi kita nak beramal dengan rukun iman tadi, maka kita kena belajar tentang akidah. Yang dengannya kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kenal. Bukan setakat percaya sahaja tanpa mengenalinya. Malahan pengenalan itu adalah sebenar-benar pengenalan yang membawa cinta, kasih kepadanya dan taat patuh menjunjung segala perintahnya. Kan kita belajar sifat 20. Ada juga yang belajar Tauhid 3 tu. Di Selangor dah ada fatwa tentang Tauhid 3 ni mengandungi elemen-elemen yang bercanggah. Bukanlah 100% Tauhid 3 tu salah, tidak. Tapi kena hati-hati. Kerana ada elemen-elemen dalam Tauhid 3 tu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah dan juga ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau Tauhid sifat 20 itu selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Kerana bahkan yang menolak Tauhid sifat 20 pun kalau kita tanya dia satu persatu, dia tak akan sanggup tolak. Oh, kamu tak suka belajar sifat 20. Apa kamu nak kata Allah tak wujud? Pasti dia tak akan kata Allah tak wujud. Asalkan dia orang Islam, bukan orang ateis, dia akan kata Allah wujud. Adakah kamu nak kata Allah baru wujud? Kan tidak, Allah sedia ada. Adakah kamu nak kata Allah akan binasa? Tak mungkin. Itu namanya baqa'. Adakah kamu nak katakan Allah sama je macam makhluk? Tidak. Itulah namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Adakah kamu nak mengatakan Allah perlu kepada pencipta? Atau Allah perlu kepada sesuatu zat untuk Allah berada pada zat itu? Tidak. Itulah namanya qiyamuhu ta'ala binafsih. Adakah kamu nak katakan Tuhan itu banyak? Tidak. Itu namanya wahdaniyah. Adakah kamu nak kata Tuhan mati? Tidak. Itu namanya hayah. Adakah kamu nak katakan Tuhan itu jahil? Tidak. Itu namanya ilmu. Adakah kamu nak katakan Tuhan itu lemah? Tidak. Nah, itu namanya kudrah. Adakah kamu nak katakan Tuhan buat sesuatu itu kerana Tuhan terpaksa? Tuhan tak nak buat tapi Tuhan terpaksa buat? Tidak. Itu namanya iradah. Adakah kamu nak katakan Tuhan itu buta, tidak melihat? Tidak. Itu namanya basar, mendengar, namanya samak, kalam, berkata-kata. Sifat 20 mana kamu nak tolak ni? Kan tak ada. Dan saya tertarik dengan dialog baru-baru ni antara PU Faiz dengan Ustaz Salman Ali tentang isu konsep samak dan basar, mendengar dan melihat Allah Ta'ala. Jadi Salman Ali mendakwa kononnya kalau kita kata Allah lihat apa yang kamu buat, Allah mendengar apa yang kamu kata, maka ustaz-ustaz berpahaman Asy'ariyah akan kata salah. Jadi P.U. Faiz kata mana ada Asy'ariyah cakap macam itu. Kita Asy'ariyah kita pegang ni Allah melihat. Apa yang kita sedang buat Allah lihat. Apa yang kita sedang cakap Allah dengar. Jadi kalau kamu dakwa macam itu, bawalah kitab mana Asy'ariyah kata macam tu. Tak boleh bawa. Atau paling-paling kurang tokoh Asy'ariyah mana yang cakap macam tu pun tak boleh bawa. Mana tuduhan palsu. Cuma saya tertarik dia kata yang kita pegang misalnya dalam berdepan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya yadullah. Yadullahi fawqa aydihim. Terjemahan secara literal adalah tangan Allah
berada di atas tangan-tangan mereka. Jadi ada orang cenderung nak mengatakan, oleh kerana Quran sebut yadullah, maka Allah ada anggota tangan. Cuma anggota tangan Allah tu tak sama macam anggota tangan makhluk, tapi ada tangannya. Sementara ahli sunnah wal jamaah berpegang bahawa Allah tak sama seperti makhluk. Tidak, kalau makhluk tu beranggota badan, berjisim, Allah tidak demikian. Tapi yadullah tu dengan makna yang layak dengan Allah. Apa makna yang layak dengan Allah, Allah lebih tahu. Ataupun kita boleh terimalah makna-makna yang sesuai, misalnya yadun dengan makna kuasa, yadun dengan makna penjagaan, yadun dengan makna pertolongan. Misalnya alaikum bil jamaah, yadullahil ma'al jamaah, kenalah kamu ikut jamaah umat Islam kerana tangan Allah tu bersama dengan jamaah. Takkan kamu nak faham anggota. Jadi mana pertolongan, penjagaan Allah. Jadi kata Piyu Faiz, kalau orang kena musibah, kan kita akan pujuk dia macam ni. Setua, sabarlah, walaupun benda ni benda yang buruk, tapi segala-galanya kan di tangan Allah. Kan tangan Allah dalam konteks yang kita faham. Tak ada orang pujuk orang yang dia bermusibah, sabarlah, macam mana ya, sebab Allah ada tangan. Kan tak ada orang yang cakap macam itu. Dah lah orang tengah sedih, kau bawa cakap macam tu lagi, selambut otak dia. Apa halang kau ni? Aku tengah sedih, kau cakap Allah ada tangan. Tapi kalau dia tengah sedih, kita cakap sama, segala-galanya dalam tangan Allah. Kan senang orang faham. Jadi, ini cara kita mengenal Allah secara akal, tidak memadai. Bukan tak bagus, bagus. Kita tahu Allah wujud, bagus. Kita tahu Allah kidam, bakok, sebagainya, bagus. Tapi tidak memadai. Kerana apa? Kerana kita percaya Allah wujud, tapi kita bertingkah laku macam Tuhan tak ada. Kita percaya Allah melihat, tapi bila kita bertindak tanduk macam Tuhan tak nampak. Kita tahu Allah mengetahui, tapi apa yang dalam hati kita, kita hasad dengki ke orang, kita doa benda-benda buruk ke orang, semacam Allah tak tahu. Jadi itulah perlu pada level seterusnya, iaitu yang dikatakan sebenar-benar pengenalan, yang membawa cinta kasih kepadanya. Sebab kita tahu yang bagi rezeki pada kita Allah, yang bagi kita sihat Allah, yang bagi kita harta Allah, bagi kita kasih. Kadang-kadang orang bantu kita sikit pun kita terima kasih. Kita rasa terima kasih. Dia bantu kita dapat kerja, dia bantu kita dapat jodoh, dia bantu kita terlepas daripada dakwaan, dia bantu kita itu ini. Oh, kita rasa terima kasih. Tapi kita tak perasan Allah bagi kita nyawa, Allah bagi kita segala-galanya. Dan mendorong kita patuh taat menjunjung segala perintahnya dengan mengerjakan yang disuruhnya dan meninggal yang dilarangnya. Malahan pengenalan itu pula membuatkan kita yakin dan berpegang teguh terhadap agamanya dengan melaksana, menegak, memperkasa, mendaulat segala hukum hakamnya dalam kehidupan serta mendakwah dan menyebarkannya kepada bukan Islam. Jadi termasuk dakwah kita itu kepada orang yang non-Muslim. Moga-moga dapat hidayah masuk Islam. Tapi bukan dakwah dengan perkataan saja, tapi dengan lisanul maqal wal hal. Mana with words and actions. Kadang-kadang orang lebih tersentuh dengan actions. Ada orang yang terbuka hati masuk Islam sebab bukan di dakwah Islam ni begitu, Islam tidak. Tapi dia nampak akhlak orang Islam tu, dia tertarik. Dia kata, aku nak agama yang melahirkan akhlak macam ini. Itu namanya actions. Bahkan orang putih kata apa? Action speak louder than words. Dalam bahasa Arab, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan perbuatan lebih fasih berbicara berbanding lisan perkataan. Malahan lagi, pengenalan itu telah menjadikan kita seorang mukmin, iaitu orang beriman, tulen, yang dapat merasakan Allah itu ada bersama dengan kita, melihat perbuatan kita. Ini sebenarnya dah pergi pada makam ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Makam kita merasakan Allah melihat perbuatan kita, mendengar percakapan kita. Ini siapa yang kata Asy'ariyah pegang Allah tak lihat, tak dengar ni? Ini fitnah. Dan mengetahui lintasan hati kita. Lantas dengan kesedaran itu kita menjadi seorang yang bertakwa, yang soleh dan harmoni
lagi berperibadi mulia, yang berkehidupan mesra sesama manusia. Bahkan mesra kepada alam. Dia tak merasakan alam dari sesuka hati dia. Dia hanya ambil ikut keperluan dia. Ya, dia nak makan setakat mana. Kadang-kadang kita membazir kan? Banyak benda-benda yang kita buang begitu saja. Kerana tamak. Kadang-kadang orang tamak nak kereta sampai 10-20 biji. Akhirnya tersidai. Tak ada pakai pun. Kita saya ingat dahulu Ustaz Husam bin Datuk Badruddin. Datuk Badruddin Hafizahullah ni adalah mantan mufti negeri Kedah. Jadi anak dia Ustaz Husam ni antara pengkuliah yang kuliah dia tu agak lantang, ya. Suara dia pun kuat. Saya ingat first time saya dengar kuliah dia dekat Surau An-Naim Section 5 masa maju. Dalam hati saya terlintahlah, saya kata ustaz ni kalau tak ada mikrofon pun bagus juga. Sebab suara dia kuat. Tak ada mikrofon pun saya rasa dah cukup dah. Jadi saya tertarik dan masih ingat sampai sekarang cerita yang dia kongsikan. Yang dia pergi ke rumah satu orang kaya, tak pastilah ya Datuk ke Datuk Seri kan. Jadi bila dia datang ke rumah orang kaya ni, dia perasan di depan rumah tu tak silap dia cerita ada bukan 5 buah kereta mewah lah. Dan dia masuk duduk di ruang tamu. Tak lama lepas tu pembantu panggil Datuk tadi atau Datuk Seri tadi, dan dia keluar. Dan orang kaya ni cakap pada Ustaz Usam, dia kata, Ustaz, dunia ni penipu. Patut skrip tu Ustaz yang cakap kat orang kaya. Kan kalau kita bayangkan, ini macam silap skrip. Apa pula orang kaya yang cakap Ustaz dunia ni penipu, patut Ustaz dah cakap Datuk Seri dunia ni penipu. Itu kan munasabah. Jadi bila macam tu Ustaz tu tertanya-tanya. Lalu orang kaya tu sambung lagi. Tadi Ustaz masuk ke rumah saya ni, Ustaz nampak tak kereta parking depan rumah? Oh nampak. Ustaz tahu tak berapa saya bayar sebulan? Tak tahu. Jadi dia bilang lah, mungkin Lamborghini berapa, Mercedes berapa, Porsche berapa bayar. Kiranya ialah puluh-puluh ribu lah sebulan kereta mewah. Lepas tu dia tanya lagi, Ustaz tahu tak berapa harga kereta yang Allah benarkan saya naik? Tak tahu. RM200 ni, kereta sorong namanya, kereta roda. Sebab dia ditakdirkan lumpuh. So masa dia beli kereta, he was imagining that maybe this car is the weekday car going to the office, this car is the weekend car, bawa family jalan. This car, the sport car is when I'm driving alone, so nak mengorak senang sikit. Orang kaya mungkin, wallahualam, ini hanya khayalan saja. Tapi bila beli satu kereta kan mungkin orang dah imagine kereta ni nak buat apa, nak bawa bila. Kan ada weekend car, weekday car, long vacation car. But in the end, bila lumpuh satu kereta pun dia tak boleh bawa. Dia hanya kereta sorong je lah, RM200. So, sebab tu dia boleh cakap dari hati dia. Ustaz yang cakap pun belum tentu boleh menghayati. Tapi bila dia dah terkena melalui pengalaman, dia memang cakap dari hati dia, dunia ni penipu. Sebab dia dah kena tipu. Okay. Jadi, yang ini yang kita katakan, penghayatan. Dia tahu bahawa segala-galanya sebenarnya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah dia orang yang bertakwa, soleh, mesra alam, mesra terhadap Allah. Dan akan membawa kita kepada aman, bahagia, hidup di dunia dan sesudah akhirat. Next, insya-Allah, apa natijah daripada percayakan kepada para malaikat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqadhu bi syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulli ma'siyati ila azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.